Assalamualaikum. Saya Muhammad Nasruddin Muhammad Nasir, nombor metrik 26628. Hari ini saya akan membuat pembentangan untuk subjek SCCA 2034 Komunikasi Antara Budaya. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri. Yang kedua iaitu Faizul bin Makzan, nombor metrik 266900. Yang ketiga Muhammad Izzat bin Osman, nombor metrik 26647. Tajuk tugasan kami berkaitan dengan peranan pihak pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah Tampin dalam menguruskan kaki tangan yang berbilang kaum dan agama. Melihat kepada pengenalan, seiring dengan kemajuan sebuah negara maju di era globalisasi serta kepesatan teknologi cyber telah menjadi keutamaan kepada pentadbir sesebuah kerajaan untuk mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam kepada masyarakat. Oleh itu, agensi keselamatan utama yang dipilih melalui Kementerian Dalam Negeri iaitu Pasukan Polis Diraja Malaysia. Ibu Pejabat Polis di daerah Tampin Negeri Sembilan yang mempunyai jumlah kaki tangan seramai 430 orang yang terdiri daripada pegawai kanan polis, pegawai pangkat rendah polis, pegawai awam polis dan pekerja am polis. Di sini terdapat perbezaan yang ketara melalui pecahan bangsa yang ada di IPD Tampin, iaitu seramai 365 orang yang berbangsa Melayu, 30 orang yang berbangsa India, 20 orang yang berbangsa Cina, 10 orang yang berbangsa Iban dan 5 orang berbangsa lain-lain. Di bawah pentadbiran IPD Tampin terdapat 10 bahagian, iaitu bahagian pengurusan, bahagian cawangan khas, bahagian siasatan jenayah, bahagian siasatan jenayah narkotik, bahagian siasatan jenayah komersial, bahagian ketenteraman awam, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik, bahagian logistik dan teknologi, bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti, dan bahagian integriti dan pematuhan standard, serta pecahan balai yang di bawah pentadbiran IPD Tampin ialah terdapat 4 balai polis, iaitu Balai Polis Tampin, Balai Polis Gemencih, Balai Polis Air Kuning Selatan dan Balai Polis Gemas. Terdapat beberapa langkah. Antara langkahnya ialah pihak pengurusan IPD Tampin perlu memahami matlamat, mengesan cabaran yang ada, penghayatan kepada teori yang berkaitan komunikasi, merangka strategi dan terbuka menerima maklum balas. Iaitu berkaitan dengan kepesatan komunikasi dan teknologi maklumat. Dalam sistem PDRM sendiri, sistem pengurusan data iaitu Sistem Human Resources Management Information System iaitu HERMIS, dan Integrated Police Reporting System iaitu sistem IPRS yang telah meningkat kualiti perkhidmatan PDRM bagi memastikan tahap komunikasi di antara kaki tangan yang berbilang kaum dan latar belakang budaya. Pihak pengurusan IPD Tampin perlu memastikan setiap arahan yang disampaikan perlu diterima dengan baik tanpa ada apa-apa halangan. Kita semua sedia maklum bahawa setiap mesej yang baik perlu mempunyai kod seperti yang terkandung di dalam model SMCR Berlo 1960, di mana perlu melalui kod sumber, mesej, saluran dan penerima. Bagi pihak pengurusan IPD Tampin iaitu menentukan pengurusan yang strategik, yang mana mengurus pasukan yang mempunyai pelbagai latar belakang pegawai dan anggota yang berbeza adalah merupakan satu cabaran kepada pihak pengurusan. Kesilapan terhadap penilaian dalam membuat sesuatu keputusan akan memberikan impak yang besar kepada organisasi serta menunjukkan kelemahan sistem pentadbiran organisasi tersebut. Bagi mengatasi masalah ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan IPD Tampin perlu melihat kepada keperluan asas kepada pelaksanaan strategi yang merangkumi pemasaran, yang bermaksud pelaksanaan kepada masyarakat, pemasaran yang bermaksud keadaan semasa yang memerlukan perkhidmatan keuangan terhadap keupayaan menguruskan aset dan memperolehi aset baru, pengurusan sumber manusia yang berkaitan
pengurusan kepada kebajikan dan kesihatan pekerja, iaitu anggota dan pegawai di bawah sediaan Balai Polis Daerah Tampin. Operasi juga melibatkan pelaksanaan dan tindakan terhadap sesuatu keperluan yang dikehendaki oleh pihak lain. Komunikasi dan teknologi maklumat ICT melibatkan perhubungan di antara organisasi dengan organisasi yang lain dan berhubungan dengan anggota pelaksana dan anggota sokongan. Aplikasi teori yang pertama, teori Edward T. Hall, iaitu High Contact. Melalui budaya High Contact, pihak pengurusan IPD Tampin telah mengadakan mesyuarat harian yang diadakan di bilik mesyuarat IPD Tampin dengan melibatkan kehadiran semua anggota bahagian dengan mengutarakan cadangan, tindakan, permasalahan yang dihadapi oleh semua anggota kaki tangan di bawah sediaan dan pentadbiran masing-masing. Dengan adanya amalan ini, segala mesej yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas. Yang kedua, low contact. Pihak komunikator yang mengamalkan budaya low contact lebih mudah untuk membina hubungan di antara satu sama lain, iaitu melalui internet, telefon dan fax. Kebergantungan kepada penggunaan peralatan komunikasi di IPD Tampin dilihat hanya berbentuk sementara, di mana kaedah itu bertujuan untuk menyalurkan maklumat secara dan arahan dengan pantas. Namun kaedah high contact digunakan juga semua oleh ketua bahagian yang menjelaskan maksud arahan yang telah diberikan tersebut. Okey, kita melihat daripada teori Hosford. Teori Hosford, individualisme atau kolonialisme. Sikap kerjasama di antara semua kaki tangan IPD Tampin melalui penubuhan kelab polis demi menjaga kebajikan sosial di antara ahli keluarga dengan memberikan sumbangan sekiranya kaki tangan menghadapi bencana dan musibah akan membentuk kaki tangan yang bersifat in-group, bukan kaki tangan out-group. Kita melihat pada uncertainty avoidance melalui latihan dalam perkhidmatan yang dirancang oleh pihak pengurusan IPD Tampin telah memberikan keyakinan kepada kaki tangan dalam melaksanakan tugasan serta dapat mengelakkan daripada kaki tangan tergolong dari kelompok uncertainty avoidance dan low uncertainty avoidance. Yang ketiga, kita menggunakan teori itu power distance. High power distance yang menerima ketidaksamaan kuasa di dalam masyarakat dan low power distance yang menggunakan ketidaksamaan kuasa serta mengagikan kuasa secara saksama. Di IPD Tampin, semua kaki tangan telah diberikan layanan yang sama rata tanpa mengira bangsa dengan membuat sistem penggiliran tugasan dan kelepasan tugas. Melihat kepada masculinity, femininity, itu kebergantungan akan melahirkan masyarakat yang bersimpati terhadap nasib mereka yang kurang kemampuan, di mana pihak IPD Tampin telah menitik beratkan tentang kekemasan berpakaian bagi kaki tangan lelaki dan perempuan untuk menunjukkan imej yang baik kepada masyarakat. Akhir sekali, kita melihat kepada kesimpulan. Perubahan kepada persekitaran sosial budaya dari kalangan anggota memerlukan perancangan strategik kepada pihak pengurusan IPD Tampin. Di dalam merangka hala tuju organisasi mereka agar ia dilihat terus relevan dan menjadi keperluan kepada masyarakat. Tekanan arus globalisasi melalui teknologi maklumat, ekonomi dan politik telah menuntut IPD Tampin ini mencipta realiti baru selari dengan cabaran dan tuntutan masyarakat, sejajar dengan misi dan visi PDRM. Pengurusan yang lebih strategik diperlukan untuk menonjolkan pencapaian serta mencetuskan perubahan minda kepada semua warga PDRM, khususnya di kalangan pemimpin di dalam merangka strategik agar PDRM dilihat terus berkembang ke arah kecemerlangan. Elemen yang mempengaruhi keputusan lebih berstrategik dalam menguruskan konflik yang ada agar objektif utama pasukan dapat tercapai.